Tajuk utama 16 Zulkaedah 26 Jun, Malaysia tolak gender ketiga. Juga ibadah korban dibenarkan dengan SOP ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Malaysia tidak akan berganjak dengan pendirian tidak mengiktiraf golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri menegaskan pendirian rasmi kerajaan ialah tidak membenarkan jantina ketiga di negara ini. Menurut beliau, perkara itu perlu ditolak sebagaimana pendirian Malaysia menolak dasar luar pentadbiran baharu Amerika Syarikat yang mempromosi hak asasi golongan terbabit bersekali kumpulan pelik LGBTQ di seluruh dunia. Menurut beliau, hujah yang tuntas perlu dikemukakan untuk tidak membenarkan janda ketiga di negara ini kerana ia bertentangan dengan syariat Islam dan kerajaan tidak menyokong sebarang kempen LGBT di negara ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat dalam persidangan secara maya bersama ahli jawatankuasa penyelidik kajian implikasi gender ketiga yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sebelum ini, Mesyuarat Khas Task Force menangani isu LGBT bersetuju melaksanakan tindakan tegas dalam kadar segera bagi menangani isu penghinaan agama secara umum serta promosi gaya hidup LGBT. Kerajaan juga akan menghasilkan satu prosedur operasi standard SOP atau garis panduan bertulis secara komprehensif dan menyeluruh mengenai tata cara mengendalikan aduan bagi kesalahan-kesalahan berkaitan penghinaan agama dan promosi gaya hidup LGBT. Warga asing di Pasar Borong Selangor Seri Kembangan dikejutkan dengan op patuh Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna awal pagi tadi. Kira-kira 72 warga asing yang sedang bekerja di pasar berkenaan ditahan untuk pemeriksaan. Operasi kira-kira jam 2 pagi itu dilakukan secara bersepadu bersama lebih 100 anggota dan pegawai agensi penguatkuasa Jabatan Imigresen Selangor. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, operasi yang bertujuan untuk memastikan sektor perkilangan dan premis perniagaan mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hasil serba mendapati terdapat beberapa dokumen perjalanan dan pengenalan yang meragukan. Ada antara warga asing yang ditahan memiliki surat UNHCR yang masih menunggu kad yang sah dari Jabatan Imigresen Malaysia. Tegas beliau, jika didapati ada warga asing yang menyalahgunakan permit kerja, majikan juga turut dikenakan tindakan undang-undang. Dia sebenarnya dalam dokumen dia, walaupun dokumen yang sah di skip untuk permit bekerja, tetapi majikan dia bukan majikan yang register di pasar. Kita akan kenakan tindakan. Kalau dia mana pinjam atau terbang daripada majikan yang lain. Contoh, dia sepatutnya bekerja di pembinaan, tetapi dia bekerja di Pasar Borong di sini. Jadi kita akan ambil tindakan kepada majikan. Jadi dia menyalahgunakan permit dan dokumen yang telah kita keluarkan, bermaknanya dia pindah daripada majikan A kepada majikan B dengan secara tidak sah. Jelasnya, warga asing yang diperiksa akan dibebaskan jika imbasan kod QR pada dokumen mereka mempunyai maklumat sama pada sistem JIM. Warga asing diperiksa terdiri daripada 39 pemegang kad UNHCR, 19 warga Bangladesh, 9 Myanmar, 3 Indonesia, 1 masing-masing India dan Nepal. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Selangor untuk membuat pengesahan dokumen. Padah berlumba haram dan berkumpul beramai-ramai 41 remaja di kompaun atas kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Dan kesemua mereka yang ditahan dalam op lejang itu berusia antara 14 hingga 21 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir, ketika serbuan terdapat sekumpulan remaja sedang berlumba sambil melakukan aksi berbahaya di atas jalan di Kampung Padang Garam, Kuala Kedah. Sebaik ditahan, ada antara mereka merentas daerah datang dari Yan, Sungai Petani, Kubang Pasu dan Pendang semata-mata untuk berlomba. Aktiviti pada hari ini kita telah mengeluarkan 41 kompaun pelbagai kesalahan seperti mana merentas daerah terdapat 7. Daripada 41 ini 7 merentas daerah. Dan
juga 99 saman telah dikeluarkan untuk pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Menurut beliau, daripada 41 yang ditahan, 11 daripadanya adalah remaja perempuan, manakala selebihnya adalah lelaki. 7 daripada mereka di kompaun RM5,000 atas kesalahan berentas daerah tanpa alasan munasabah, manakala 34 remaja lain di kompaun RM1,500 kerana berkumpul tanpa sebab munasabah. Ya, kalau Kedah ada Yan. Dan Kang ada Yan mai ke sini. Kang pada set dah. Saya kami main-main. Memang tak tahu kata ada race ni. Kang pada set memang tak tahu ada race kat sini. Tak tahu. Kami saja main ronda. Ni kalau kena kompaun ni siapa nak bayar? Tak tahu. Kena berapa ni? Menerusi operasi itu, 31 buah motosikal diperiksa dan sebanyak 19 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi bermula jam 6 petang dan berakhir jam 9 malam itu membabitkan 2 pegawai dan 28 anggota. Ini pula kes harapkan pegar makan padi. 3 anggota polis antara 6 ditahan selepas melarikan peti besi daripada syarikat pengantaran di Alostar. Seorang sarjan dan 2 korporal itu ditahan di beberapa lokasi berasingan selepas polis melakukan serbuan pada Rabu dan Jumaat di sekitar daerah Kota Star. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata dalam kejadian jam 1.30 pagi Rabu lalu, premis syarikat penghantaran di Bandaraya Alostar telah dipecah masuk dan sebuah daripada peti besi dilarikan. Kejadian disedari pengurus syarikat berkenaan selepas mendapati kamera rakaman litar tertutup CCTV tidak berfungsi dan sebaik tiba terdapat kesan umpil pada pintu utama premis terbabit. Pengurus berkenaan kemudian membuat laporan di Balai Polis Daerah Kota Star. Sejurus kemudian, gerakan memburu suspek dilancarkan. Polis berjaya menahan seorang suspek iaitu orang awam tidak jauh dari lokasi kejadian pada jam 4 pagi hari yang sama. Susulan itu, polis berjaya menahan 5 lagi suspek iaitu 2 daripadanya orang awam Khamis lalu, manakala 3 anggota polis yang terbabit ditahan pada Jumaat. Kita masih lagi dalam siasatan untuk mengesan saki-baki penjenayah dan kita dapati daripada hasil siasatan kita mendapati bahawa kita masih lagi memburu 2 orang penjenayah yang dipercayai telah melarikan wang yang bernilai lebih kurang RM130,000 lebih lagi. Menurut beliau, peti besi itu telah digergaji dan dikopak sebelum kesemua wang di dalamnya dikeluarkan. Turut dirampas dalam serbuan itu antaranya 7 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 2 keping SIM card dan sekeping memory card. Pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut terhadap 3 anggota polis terbabit bagaimana keterlibatan mereka dan mengenal pasti siapa dalang di sebalik kegiatan ini. Kesemua mereka berusia 21 hingga 50 tahun itu telah direman bermula Jumaat sehingga 1 Julai ini untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 3 daripadanya iaitu orang awam positif dadah jenis metamfetamin, manakala 3 anggota polis itu bebas daripada dadah. 7 jam tangkap gajah liar. Pelaksanaan ibadah korban di seluruh Malaysia dibenarkan pada Hari Raya Aidiladha dan 3 hari Tashrik. Bagaimanapun kebenaran tersebut tertakluk kepada beberapa tetapan yang diwartakan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN atas nasihat mufti seluruh negeri melalui Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang bersidang baru-baru ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, aktiviti ibadah korban boleh dimulakan seawal jam 6 pagi sehingga 6 petang dengan had kehadiran tidak melebihi 10 orang termasuk petugas. Bagi pemilihan petugas, beliau menasihatkan supaya memilih petugas yang sihat dan bukan dalam kalangan penghidap penyakit kronik serta mendahulukan petugas yang sudah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Bagi ibadah korban tahun ini, sebanyak 27 buah rumah penyembelihan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV dibenar menjalankan proses penyembelihan, 35 rumah sembelihan ruminan swasta yang dilesenkan JPV dan masjid serta surau dengan kelulusan pihak berkuasa berkaitan seperti JPV, pihak berkuasa agama atau pejabat kesihatan daerah PKD.
Manakala bagi sembelihan korban yang diadakan selain daripada rumah sembelihan, aktiviti tersebut perlu dilaksanakan tidak melebihi 5 ekor sehari dengan bilangan petugas tidak melebihi 10 orang bagi setiap haiwan. Proses potongan kecil dan membungkus pembahagian daging korban hendaklah dibuat di tempat lapang dan tidak menyebabkan kesesakan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Zulkifli juga mencadangkan 2 kaedah untuk tujuan pengagihan daging korban iaitu dengan melakukan penghantaran secara langsung kepada peserta dan kehadiran peserta untuk menerima daging korban. Jelasnya penghantaran secara langsung kepada peserta yang mengambil bahagian dan fakir miskin dibuat berdasarkan senarai nama yang ditetapkan. Manakala jumlah kehadiran peserta yang mengambil bahagian tidak boleh melebihi jumlah petugas dalam satu masa mengikut SOP yang ditetapkan. Sementara itu, bagi wilayah persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan mengadakan musaadah korban perdana yang melibatkan masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan. Hampir 500,000 peniaga kecil di seluruh negara yang berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan akan menerima suntikan vaksin melalui program mobilisasi vaksinasi komuniti MOVAC bermula 6 Julai. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, pihaknya bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah berbincang dan bersetuju untuk melaksanakan program vaksinasi kepada peniaga-peniaga kecil di bawah PBT. Saya semalam dah berbincang dengan MOSTI oleh kerana logistik yang telah disediakan oleh MOVAC ini sangat komplit, ekosistem sokongan ekosistem yang komplit. Jadi telah bersetuju untuk mengadakan satu program vaccination kepada peniaga-peniaga kecil di bawah PBT. So seluruh negara ada hampir 500,000 dan di Johor ni ada 34,000 kali 2. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke program MOVAC di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Muafakat Johor, Taman Adda Johor. Jelasnya golongan peniaga ini perlu diberikan vaksinasi bagi membolehkan mereka meneruskan aktiviti perniagaan dan menjana pendapatan. Menurutnya, peniaga-peniaga yang belum berdaftar di bawah PBT digalakkan untuk mula mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan menggunakan pengaruh ahli akademik berjaya dalam kalangan orang asli untuk menarik minat mereka mendaftar dan menerima vaksin COVID-19. Dan timbalan menterinya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, selain Tok Batin yang menjadi idola masyarakat orang asli, para akademik kaum itu juga sangat menjadi kebanggaan masyarakat terbabit. Asli ini mereka melihat kepada idola mereka. Idola mereka adalah Tok Batin dan juga seperti cikgu-cikgu daripada golongan orang asli, pensyarah-pensyarah orang asli yang berjawatan-berjawatan orang asli, maka mereka akan percaya kepada kata-kata mereka ini dan mereka akan, selain daripada kempen kami lah, biasanya kempen kami itu mereka juga akan rujuk kepada idola mereka ini. Idola mereka adalah Tok Batin. Menurut Datuk Seri Abdul Rahman, beliau yakin lebih ramai masyarakat orang asli akan bersetuju menerima vaksin COVID-19 selepas ini melalui pendekatan yang digunakan itu. Malah ujar beliau, sehingga Isnin lalu, seramai 80% Tok Batin dari 853 perkampungan orang asli di seluruh negara bersetuju untuk menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beliau ditemui media selepas program pemberian vaksin bas bergerak untuk batin dan masyarakat orang asli di Orang Asli One Stop Center OAOSC Bawong, Sungai Siput hari ini. Sementara itu, mengulas mengenai pusat pemberian vaksin PPV bergerak, ujar Datuk Seri Abdul Rahman, seramai 800 orang akan dapat menerima suntikan vaksin dalam sehari melalui perkhidmatan PPV tersebut. PPV bergerak bas Maralina yang mempunyai 9 kaunter vaksinasi termasuk satu untuk golongan orang kurang upaya OKU itu dibawa ke Sungai Siput sebagai lokasi pertama untuk kempen imuniti berkelompok. Jelasnya PPV bergerak bas Maralina terbabit akan turut dibawa ke Pahang dan kawasan-kawasan pedalaman lain bagi membantu mempercepat pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat orang asli. Sementara itu, menyelami perasaan masyarakat orang asli di Sungai Siput, mereka mengakui agak gemetar untuk menerima vaksin COVID-19 untuk pertama kalinya. Namun, perasaan itu hilang setelah divaksin dengan sokongan penuh para petugas. Sebelum ini kita pun takut-takut dengan banyak informasi yang kita dapat. Ada yang pro kontra. Jadi akhirnya saya dah ambil, alhamdulillah. Saya rasa gembira. Jangan takut, biar kita suntik.
Sebab kita ikut arahan kerajaan. Pertama, kami punya nyawa. Kalau tak ada suntik, ramai saya tengok di bandar-bandar semua dah meninggal. Jadi kerajaan dah bagi peluang, kita ambil. Ketiga-tiga vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac yang digunakan kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sesuai untuk ibu mengandung dan menyusu bayi. Bagaimanapun, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, Pfizer kekal disyorkan dalam pemberian vaksin kepada golongan tersebut, manakala AstraZeneca dan Sinovac diklasifikasikan sebagai bersesuaian. Menurut Khairi Jamaluddin, AstraZeneca tidak lagi dikontraindikasikan kepada kehamilan dan Sinovac pula disyorkan oleh Laporan Interim Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk ibu hamil dan menyusukan anak. Berikutan manfaatnya jauh lebih besar daripada potensi risiko yang dikaji. Tambahnya, setakat ini hampir 109,607 pendaftaran vaksin bagi golongan ibu mengandung diterima di seluruh negara melalui aplikasi MySejahtera. Daripada jumlah itu, seramai 11,663 dijangka bersalin pada Ogos ini dan mereka akan diberi keutamaan. Di samping lebih 10,000 ibu mengandung telah diberi janji temu dengan nota expectant mother pada janji temu mereka. Memetik laporan bernama, Khairi berkata lebih kurang 6,000 ibu mengandung dijadualkan janji temu di PPV MITAC dan PPV Pusat Konvensyen Sunway Pyramid bagi menerima vaksinasi hujung minggu ini dan ia berlangsung di seluruh negara dengan jumlah yang berbeza. Seekor gajah jantan liar yang merosakkan tanaman penduduk di kampung Sungai Lerek, Setiu sejak sebulan lalu akhirnya berjaya ditangkap. Mamalia yang seberat 2 tan dan dianggarkan berumur 16 tahun itu telah dikesan pada 23 Jun sebelum ditangkap pada Khamis. Menurut pekebun, mereka menyedari kehadiran haiwan itu setelah kebun pisang dan kelapa sawit diceroboh sejak penghujung Mei. Mereka juga terpaksa menanggung kerugian hampir RM10,000 akibat tanaman yang rosak akibat diserang. Sekarang ni banyak pisang, sawit tu aja. Anak sawit tu lebih kurang dalam 3,500. Harga kelapa sawit tu. Anak saya belilah. Itu. Pisang tu dalam dia 500 pokok saya tanam. Dalam saya beli RM2 satu pokok. Habis. Kita tu kerugian kita tu pokok dalam 33 pokok. Dengan kos kerugian itu dalam lebih kurang RM1,950. Bila kita sedarnya? Kita sedar tu 21 hari bulan ni. Baru kita mari kebun. Kita mari pagi tu tengok lagi biasa lagi tengok kebun. Mari tengok ada bekas. Tambah pekebun lagi, penangkapan gajah itu melegakan mereka tetapi masih berwaspada dengan kemungkinan saki baki haiwan itu di sekitar kawasan kebun. Sementara itu, Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, proses membawa keluar gajah dari kawasan kebun mengambil masa hampir 7 jam. Gajah itu telah diterangkan dengan menggunakan ubat pelali sebelum dibawa keluar menggunakan lori. Kita tarik dia bermula daripada pukul 8 sampai pukul 3 dengan jarak lebih kurang dalam 300 meter. Keadaan dia agak berbukit menyebabkan operasi itu agak sukarlah. Alhamdulillah kita berjaya tarik dia ke atas lori dengan selamat jam 3 petang. Gajah jantan berkenaan akan dihantar ke Hutan Simpan Royal Belum, Perak. Nasib menimpa wanita hamil, Jahidah Nordin, 43 tahun yang dipukul suami sehingga koma di Larkin, Johor Bahru bulan lalu mendapat perhatian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan bermula Julai ini, mangsa akan menerima bantuan bulanan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan ia bagi meringankan beban
dalam menampung kos perubatan selain menampung keperluan mangsa yang kini menjalani rawatan pemulihan di rumah. Pagi tadi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun menziarahi Jahidah di rumah adiknya Fauziah Nordin di Bandar Seri Sendayan, Seremban. Beliau turut menyerahkan surat kelulusan bantuan pesakit terlantar ketika mengunjungi mangsa. Dan alhamdulillah hari ini saya hadir untuk menyampaikan surat kelulusan di mana beliau akan mendapat RM500 setiap bulan bermula pada Julai. Dan hari ini juga bantuan daripada Yayasan Kebajikan Negara sebanyak wang tunai RM1,000 yang kita serahkan dan juga barang-barang keperluan lain ya seperti pampers ya, susu dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Rina, selain bantuan kewangan, pihaknya juga akan memberi sokongan moral termasuk sesi kaunseling kepada Fauziah yang kini bertanggungjawab menjaga mangsa. Fauziah ketika ditemui berkata kakaknya yang kini sedang hamil 14 minggu tidak mampu menguruskan diri dan hanya bergantung kepada susu sebagai sumber makanan utama. Jadi dia tak sedar lagi, dia separuh sedar. Dia kalau kita panggil dia pun dia memang tak ada respon. Cuma kalau dia rasa sakit, dia akan ada respon dia sikit lah. Badan dia bergerak kan kalau dia rasa sakit. Kalau kita, macam saya panggil dia, panggil nama ke apa semua, memang dia tak ada respon. Cuma dia boleh buka mata, tutup, statik je lah pandangan dia. Kalau dia nak pandang saya ke apa, memang tak ada. Kandungan dia masih okey lagi dalam 14 minggu 5 hari. Bagaimanapun, Fauziah melahirkan rasa syukur berikutan bantuan yang diterima sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban yang ditanggung. Ini kerana katanya setiap bulan kira-kira RM4,000 kos perbelanjaan diperlukan bagi membeli barang keperluan untuk kakaknya yang masih terlantar seperti susu, lampin pakai buang dan ubat. Untuk rekod daripada Januari hingga 20 Jun lalu, 529 kes keganasan rumah tangga direkodkan JKM dan Pusat Panggilan Talian Kasih. Puting beliung ibarat neraka dunia. Seramai 239 ketua keluarga warga Palestin yang menetap di Selangor menerima bantuan wang tunai serta barangan makanan anjuran agensi-agensi di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan dia sebagai bagi menzahirkan keprihatinan dan simpati terhadap nasib yang menimpa umat Islam di Palestin. Program tersebut anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Penyerahan bantuan tersebut disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dua penyerahan bantuan itu dilaksanakan di perkarangan Pejabat Agama Islam Daerah Gombak dan Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat hari ini. Bekas anggota polis Amerika Syarikat yang didakwa atas kesalahan membunuh lelaki kulit hitam George Floyd pada Mei 2020 dihukum penjara 22 tahun setengah. Derek Chauvin, 45 tahun, mengucapkan takziah kepada keluarga Floyd di Mahkamah Minneapolis sebelum hakim menjatuhkan hukuman penjara kurang 30 tahun atas permohonan pihak pendakwa raya. Hakim Mahkamah Peter Cahill berkata hukuman tersebut atas tindakan salah guna kedudukan, kepercayaan dan kuasa serta kekejaman yang ditunjukkan kepada George Floyd. Tertuduh berkulit putih itu dilihat tidak menunjukkan sebarang reaksi ketika mendengar keputusan mahkamah dibacakan. Kes berkenaan mencetuskan demonstrasi besar-besaran bagi menuntut keadilan kaum di Amerika Syarikat. Chauvin yang memakai sut berwarna kelabu muda hanya berkata ringkas dan enggan memberi keterangan berhubung perbicaraan selama 6 minggu itu. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyifatkan keputusan mahkamah itu sebagai wajar. Katanya beliau tidak mengetahui kesemua perkara yang diambil kira dalam perbicaraan, namun mengikut garis panduan, hukuman itu adalah bersesuaian. Sekurang-kurangnya 3 maut dan puluhan lagi cedera susulan puting beliung yang melanda Tenggara Republik Czech semalam. Bencana alam yang jarang berlaku itu menyebabkan perumahan di kawasan berkenaan hancur manakala kerja mencari dan menyelamat SAR sedang giat dijalankan. Kerja-kerja menyelamat turut dibantu pasukan penyelamat Austria dan Slovakia.
Menurut Perkhidmatan Kecemasan, 63 mangsa yang cedera sedang menerima rawatan termasuk 10 mangsa parah dan dijangka lebih ramai mangsa akan dirawat. Sementara itu, lebih 1,000 rumah rosak akibat dilanda ribut taufan dan puting beliung dan hujan batu sebesar bola tenis melanda beberapa bandar dan perkampungan termasuk Hodonin. Gubernur Wilayah Prague, Jan Grolic, menyifatkan kerosakan dahsyat yang berlaku ibarat neraka dunia. Cuaca buruk melampau itu turut memusnahkan rumah persaraan dan zoo serta menyebabkan gangguan elektrik serta lalu lintas. Dan seterusnya rangkuman berita antarabangsa yang lain. Hotel tertinggi di dunia, J Hotel, dibuka hari ini di Shanghai, China. Hotel mewah ini mempunyai 165 buah bilik dan sebuah restoran di tingkat 120. Walaupun harga bilik mencecah RM43,000 satu malam, laman web tempahan hotel itu mengalami kesesakan pada hari pertama pembukaannya. Masih di China, muzium memperingati 100 tahun perubahan Parti Komunis China bakal dibuka di Beijing 1 Julai ini. Sebelum dibuka secara rasmi, media dan diplomat asing dari 80 negara diberikan lawatan eksklusif. Muzium itu dibina bagi memberi kefahaman dunia terhadap sejarah parti itu. Beralih ke Abu Dhabi, walaupun mempunyai 2 buah syarikat penerbangan terbesar dunia dan telah berjaya menghantar misi ke planet Marikh, Emiria Arab Bersatu UAE baru sahaja melangkah ke arah sistem pengangkutan rel dengan memperkenalkan jaringan sistem rel pertamanya, Etihad Rail. Apabila siap sepenuhnya, Etihad Rail akan merentas perjalanan sejauh 1,200 km dan menyambungkan ke 7 emiriahnya. Akhir sekali di Istanbul, fenomena bulan strawberry terakhir tahun ini menghiasi langit malam bandaraya indah itu. Fenomena bulan penuh berwarna merah keemasan dan kelihatan lebih besar itu terjadi berikutan jarak antara bulan dan bumi yang lebih dekat. Itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.